Quran yang dilantik zaman Umar lagi. Umar lantik dia jadi cikgu Quran. No, you ajar orang kat sini. Special lah tu kan. Macam pegawai kerajaan, pegawai JAKIM lah senang. Pegawai JAKIM, pegawai JAKIM. Pegawai JAKIM lah macam tu. Rekod. Abang tu tengok video. Ni rekod ni ustaz, jangan main-main. Contohlah pegawai JAKIM yang datang dan membunuh seorang khalifah. Contohlah. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah. Tetapi fitnah dah start dah pun. Dah start dah. Ui, adik tanya. Ya. Betul. Kejap. Apa ya? Rom sepatutnya center dia kat Itali. Betul. So Khalifah Abu Bakar ke? Zaman Abu Bakar sampai ke Syam sahaja, sampai ke Syria sahaja. Tak sampai ke Itali. Itali jauh lagi tau. Tapi Rom punya power sampai ke bawah, sampai ke Syria. So Syria, Palestin semua di bawah kerajaan Rom. Sebenarnya 500 tahun sebelum tu memang Nabi Isa akan disalib, betul tak? Sorry. Itu akidah mereka. Yang menyalib dia ialah kerajaan Rom, betul lah. Sebab semua ni berlaku kat Palestin. Jangan ingat Nabi Isa lahir kat London tau. Sebab kebanyakan Kristian cakap English kan. Sebenarnya tak. Rupa dia macam Arab-Arab je. Nabi Isa, semua cerita dia ialah dekat mana? Dekat Bethlehem tu. Area-area Palestin je lah. Yang waktu itu yang kontrol Palestin ialah Rom lah. Sampai zaman Nabi, sampai Abu Bakar, dah start sikit, Umar akan makan macam-macam, banyak-banyak. Sister, last quote boleh. Soalan perangkap ni. Siapa hantar awak ni kat sini? Soalan perangkap. Bismillah. Saya akan ulang balik sekejap. Sister tanya, Abu Qatadah yang keluar daripada kumpulan tentera Khalid sebab tak puas hati dengan Khalid. Khalid did something. Pada dia bunuh orang lah. Bunuh orang Islam pula tu. Kan? Malik Ibn Huwairah tu dikira Islam lagi. Itu isu dia. Kemudian tak cukup dengan tu, apa dia buat? Kahwin dengan isteri orang tu. Ini macam double, triple trouble kan. Cik pasal. Jadi Abu Qatadah tak puas hati, lari ke Madinah dan komplain kat Abu Bakar. Abu Bakar dengar cerita dia. Dia akan investigate. Tapi dia marah kepada Abu Qatadah, go back to Khalid. Jadi tentera dia balik, faham tak? Masuk balik, tunggu kat situ, tahan pada dia. Sister cakap, kalau itulah sunnahnya, maka salahlah orang zaman sekarang yang demonstrasi di depan parlimen ke, depan apa kedutaan ke, apa lah, ataupun dekat dataran merdeka. Jawapan saya ni, saya rasa simple je kot, insya-Allah. Kerajaan sendiri membenarkan demonstrasi, true or false. Dia satu avenue dalam demokrasi. Isunya ialah ada permit, tak ada permit. Itulah benda-benda teknikal lah. Tapi dari segi demokrasi, memang perhimpunan aman dibenarkan. Betul kan? Jadi tak ada siapa boleh dengan mudah nak haram huruf besar demonstrasi ni. Dan tak ada pun orang patut cakap wajib demonstrasi. No. Kita semua kena ada berada di tengah-tengah. Kalau perlu, mungkin perlu. Jadi kita sunat. Berada kata sunat, muakkad ke apa? Akhirnya kita semua sepatutnya berada di tengah-tengah lah. Maknanya mungkin di kalangan kita yang lebih pro demonstrasi, pro, taklah kata wajib. Sebab wajib tak logik kan. Takkan boleh wajib, maknanya kita semua berdosa tak keluar rumah kan? Dan begitu juga ada yang anti, tak sampai kata haram.
So kita semua di tengah-tengah. Saya tengah-tengah lebih kepada tak payah. Mungkin sister tengah-tengah lebih kepada payah. Payahlah hidup. Gitulah cerita dia. Last sekali, jom. Ada satu soalan, nanti kita balik. Ada 2 soalan dah. 3. Mana boleh kita ni? Okay, 3 kejap-kejap. Lain-lain tak ada Okay, 3 soalan saja. Okay, ambil soalan siap-siap dulu. Senang je kak, senang je. Yang senang je. Fatimah. Okay. Okay. Kalau ikutkan dia tu ialah anak Rasulullah. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu perjuangan Rasulullah semua kan. Jadi dia rasa-rasa dia macam tak patut. Untuk berkira pasal harta. Ya, kira pasal harta ya. Okey, bagus. Okey, good. 1. Next. I always wonder macam mana kayak Walid berperang kan, pakaian tentera Islam Allah tak description dalam Sebenarnya kalau tengok Umar series itu agak follow dalil. Ada topi dia. Dia getting better lah. Asal-asal pakai serban je. Then they get more money, then topi. And you know what? Diorang tak ada tau pakaian seragam. So kalau dia katakan menang dengan Parsi, dapatlah baju Parsi. Baju bersih Parsi itulah dia bawa ke Rom. Orang-orang tengok, wah, first time. Macam itulah. Dia sangat simple lah, sangat simple. Nanti baru kita ada kerajaan yang lebih stabil, duit cukup, kita akan standardize. Semua orang pakai topi sama. Sampai macam sekarang, askar semua kan sepesen je kan. Yelah. Tapi dulu sangat organic lah, sangat simple. Tapi at least you know it gets better by time. Zaman Nabi Badar tu macam pakai baju pagoda lah. Tahu pagoda? Kita anggap sebab keluar untuk sergah-sergah orang, maka pakainya seluar dengan t-shirt lah kot. Pada pandangan kita pada ni. And then it gets better lah. Okay. Itu dah jawapan soal sikit. Satu lagi tadi. You 4. Khalid belajar perang dengan siapa? You? Tadi ada cakap yang bunuh Sayyidina Osman tu. Okay. Yang mengajar Quran juga. Tak, sedikit. Yang bunuh Ali ialah yang pengajar Quran. Abdul Rahman bin Buljam. Yang Osman ialah pemberontak ramai-ramai lah. Okay. Okay. Tengok apa terfikir? Sama je. Dua-dua pun bunuh khalifah. Tak. Sedikit satu. Kalau betul dia mengajar Quran tu, kalau tak, saya ingatkan bunuh Osman tadi. Okay, tak apa. Alhamdulillah. Brother tanya tadi. Okay, Khalid bin Walid belajar taktik perang dengan siapa? Ya, sebenarnya secara umum orang Arab memang ajar anak dia main pedang. Diorang memang satu bangsa yang sangat kelelakian lah. Man is so man lah. So diorang akan latih jadi lelaki betul lah. Gaduh, gusti, tumbuk, faham tak? Diorang memang macam tu. Macam kita, anak kita jatuh sikit, nangis gitu lah. Tapi diorang memang suka didik anak dia untuk keras lah. Jadi secara umum. Tapi Khalid bin Walid, mengikut apa yang saya faham daripada syekh saya, dia tak dilatih untuk jadi panglima sebab dia anak raja sebenarnya. Bukan raja lah, dia anak ketua kabilah, bangsawan lah. Nama bapa dia Al-Walid Ibn Mughirah. Sebab bapa dia lah yang Nabi sampai kena sound dengan Allah tu. Nabi tengah cakap dengan sekumpulan orang Quraisy. Kemudian ni orang penting, VIP ni, tiba-tiba diorang dah mula macam minat, tanya soalan. Bukan senang, biasa diorang tutup telinga. Cakap, tiba-tiba tengah semangat macam kita lah, tiba-tiba mic tak boleh bunyi kan. Kacau kan, tu semangat nak cerita ni, mic pula apa ke. Tiba-tiba Abdullah Ibn Ummi Maktum datang, TikTok dengan dia punya ni, Nabi, ada tak wahyu hari ni? Tak ada kaitan dengan cerita ni. Dapat tak wahyu, ajarkan aku. Dia tak tahu, dia tak nampak. So Nabi sebab stres tu dia berpaling muka dan bermasam muka. Dia berpaling dan memasam muka kan. Sebab tu Allah rekod abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Allah nampak, Ibnu Ummi Maktum tak nampak. Tapi nak ceritanya VVIP ni ialah bapa Khalid. So takkan VVIP nak jadikan anak dia tu askar upahan, gaduh sana sini. Bukan macam tu. So dia sebenarnya anak raja. Tetapi sebab Badar dia tak join.
Uhud dia join, dia jadikan the right flank ke left flank. Sebab Badar ramai orang dah mati, so tak ada pilihan. Kalau tidak bapak dia lah kot yang akan jadi. So dia macam makin lama makin terdidik untuk masuk perang, faham tak? Uhud tu macam satu yang baru apa, first time lah. Dan dia akan menang lah tu. Kan dia berjaya untuk kalahkan orang Islam second half. And then Ahzab pun dia akan jadi panglima, second man, third man setelah Abu Sufyan. Dan kemudian Mu'tah itulah start kunci pintu dalam Islam pula lah untuk dia jadi panglima tentera. Start from that, pedang dah terhunus, tak masuk-masuk lah, kecuali bila dia mati radhiyallahu an. That much I can tell you lah. Okay, good. Abang dah brother dah. So sister punya jawab ni senang je kak sebenarnya. Jawapan ni senang je. Semua kita ni ada benda yang kita dear to us, tahu tak? Kita rasa hak kita. Betul tak? Kita rasa hak kita. Kadang bukan duit, kadang barang. Okay, soalan dia, soalan kak kata tadi, kenapa ya Fatimah dia macam tak ada unsur qanaah gitulah, cukup dengan apa yang ada, betul tak? Macam tawaduk gitulah, kan dah tak bagi dah lah, dunia je pun. Dia betul, dia on the way next. Cuma tak tahulah 5 bulan ke 6 bulan. Dia tahu the next untuk mati ialah dia. Saya rasa sebab manusia kalau ditarik hak dia dengan cara yang pada pendapat dia tak adil, dia akan marah. Dia bukan sibuk hak orang lain tau. Hak aku kau ambil, itu dia marah. Pada pendapat dia hak dia tau. Orang Islam tak sibuk barang orang lain. Itu barang kau, alhamdulillah, kan? Tapi my barang when you take, why? Saya rasa itu agak menjawablah soalan. Nak kena ingat, dia bukan memberontak, kutuk Abu Bakar, tak ada. Tak cakap apa pun. Just okey lah. Biar jumpa Allah nanti aku komplain. Seolah gitulah. Aku komplain ke Allah nanti. Ataupun aku jumpa bapak aku nanti aku komplain. Seolah gitu, betul tak? Alah, dan kita apa nak risau sangat. Nanti dia jumpa Nabi, settle lah semua kan. Abu Bakar the best of men, and anak dia ni, mak dia Ummu Abiha, betul tak? Dan mak Nabi ni, mak comel dia lah, yang akan komplain kat Nabi, Nabi akan settlekan dengan mudah di akhirat nanti, ya tak? Untuk kita akhirat, dunia. Itu nak tanya tu apa dia punya jawapan Mereka semua manusia lah kot Betul lah. Saya bukan semua manusia kita boleh terima, tapi dia manusia pilihan. Maksud pilihan mesti ada special sikit yang Allah bagi kat dia. Maksud dia tak nampak dunia sangat pun tawan tu lah. Sebab itu anak keturunan Nabi paling baik. Kita lagi Ustaz soalan, kenapa banyak hadis ni lebih pada Aisyah saja, tak ada isteri-isteri yang Nabi yang lain? Baik. Kenapa banyak hadis? Aisyah, Abu Hurairah kan, isteri-isteri lain ada tapi betul lah, betul pun. Aisyah ialah satu orang yang banyak riwayat lah. Adakah ada khusus tidak ada pada isteri lain? Ada bersama dengan Rasulullah, ikut giliran, kan dia pun boleh menyumbang kepada hadis-hadis yang lain. Kita tak boleh tengok hadis tu macam macam satu usaha tersusun. Aku ada 40 hadis, kau ada berapa? 50, kenapa? Gitu lah. Bukan gitu tau. Hadis masa tu just penceritaan. Dia tak kata aku ada satu hadis dari Nabi. Bukan macam tu tau. Dia tak cakap pun aku ada satu hadis. Dia cuma kata Nabi pernah suruh aku solat 2 rakaat. Cuma kemudian kita kata kita panggil tu satu hadis. Diorang cuma cerita je. So paling banyak dan rajin bercerita ialah Aisyah. Sahabat Nabi macam tu bang. Abu Bakar lagi rapat dengan Nabi. Abu Hurairah masuk Islam kat sini. Dia ada 3 tahun dengan Nabi, tapi dia paling banyak hadis. Kenapa? Dia rajin meriwayatkan. Ada sahabat Nabi kat atas ni, antaranya Zubair ibnu Awam. Orang tanya dia, kenapa kau tak riwayatkan hadis? Dia kata, aku takut sebab ada satu hadis Nabi, Nabi pernah cerita kat aku, siapa yang menipu di atas nama Nabi dengan sengaja, maka sedialah tempatnya di neraka. Nampak? Sebab kita ni personality berbeza tau. Ada orang yang lebih careful, ada orang tak careful sikit, ada orang yang lebih kata tak apa, Allah akan ampunkan kalau aku tersilap, tapi niat aku ialah baik.
kalau aku tersilap, koma dan titik. Akhirnya yang berani sikit dan banyak student, Abu Hurairah. Macam tu juga Aisyah. Dia banyak student, orang akan datang kat dia dan dia akan ajar. Mungkin dia jenis suka mengajar lah. Ustaz Nabi lain ada, Ummu Salamah pun ada. Revert. Abu Hurairah tu revert kan, semangatnya lebih sikit. Allahu Akbar. Tapi nak kira ikut kebanyakan sahabat Nabi yang awal revert lah kan. Abu Bakar pun revert kan, Umar pun revert, Osman pun revert. Yang tak revert ialah anak mereka, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas. Itu semua bukan revert lah. Okey kot ya. Okay. Tapi revert lebih semangat betul lah. Semoga Allah bagi kita semangat revert ni. Dan betul, saya punya teori apa, kenapa tahu Islam sampai ke Malaysia, jauh tahu Arab tu, Islam boleh sampai kat kita sebab enjin asalnya ialah semua revert. Orang masuk Islam. Kalau orang ni dilahirkan Islam, kalau katakan ni main jahat lah ni, ini jahat punya hipotesis kalaulah Islam itu start dekat Malaysia, saya rasa dia akan mati di Malaysia. Dengan perangai kita ni yang masuk dari Islam siap-siap ni, kemudian start Islam juga, tak kisahlah Islam jugalah. Tapi perangai kita macam ni, dengan cara tak ada semangat kita nak belajar sangat, tak ada semangat kita nak share sangat, tak ada semangat kita nak sedekah apa-apa kan. Kalau Islam start wangsa maju, dia akan mati di wangsa maju. Tapi sebab orang Arab tu masuk Islam, dulu aku sembah berhala tau, bodoh tau aku dulu, sembah batu tau. Sekarang ni lelaki ini tolong aku tunjuk jalan yang betul, Allah sahaja yang berhak disembah, maka dia sanggup mati kerana lelaki ini dan kerana Allah dan Rasul. Maka dia punya enjin asal dia laju, dia macam tsunami tau. Dan ini side effectnya lah, jauh perginya. Tapi jauh tak kat tu lah, dan dia macam nak mati kat kita, betul tak? Macam mati kat kita. Kita dengan gaduh sama kitanya, dengan itu, dengan ini kan, dengan stres kita sama-sama kita. Wallahu alam. Itu pandangan saya lah. Mungkin ada kata tak, kalau Nabi Melayu mesti lagi jauh. Mungkin lah, tak tahu. Tak jadi lagi. Dah try dah satu, masuk penjara dah. Kesian tak? Try dah satu. Kita tunggu Nabi India lah. Nabi Cina, Brother Lim tak minat kot. Wallahu alam. Terima kasih atas masa korang. Kalian korang tak elok betul. Masa saya harap adalah manfaatnya. Bagi feedback sikit boleh? Ada ke borang feedback ke apa? Tak ada. Online feedback boleh? Bagilah sikit-sikit apa lah. Okey, tak okey, tengah-tengah, tak dapat apa-apa, mengantuk dan sebagainya. Ataupun bagus tak untuk diteruskan? Rasa macam nak di-share ke tak? Macam tu lah. Dia membantu kami lah, sangat membantu. Jom kita jadi satu budaya lain. Budaya apa tau? Bagi feedback lah. Kalau ada feedback, bagi feedback. Bagus sebenarnya. Dia membantu kita dalam menguruskan. Kalau tidak, kita akan buat kesalahan yang sama kan? Sama. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.